Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkait dengan akidah tauhid, akidah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, yang menjadikan seluruh manusia, yang menjadikan seluruh alam ini, langit, bumi dan barang yang di antara keduanya, bahkan semua makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tidak boleh mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Sama ada yang disembah, yang diibadat, ataupun yang dipakai hukum hakamnya, undang-undang dan peraturannya. Sama ada di kalangan manusia, di kalangan jin, syaitan, termasuk melantik malaikat menjadi Tuhan, bintang cakrawala, pohon kayu, batu dan sebagainya. Melantik Tuhan yang lain daripada Allah adalah syirik, yang menjadi dosa yang paling besar, yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan kepada kita bagaimana mereka yang mengikut syirik itu mencari Tuhan-Tuhan yang mereka puja, pemimpin-pemimpin yang mereka sanjung di atas dunia, mencari mereka itu pada hari kiamat kelak. Apabila mereka melihat azab, di mana pemimpin yang mereka puja, Tuhan yang mereka sembah, yang lain daripada Allah, tidak boleh menolong mereka, menyebabkan mereka menyesal penyesalan yang tidak berguna, dan mereka dihumban ke dalam neraka, dan tidak ada peluang untuk keluar daripada neraka. Di dalam ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia, yang menjadikan alam, mempunyai rahmat yang tidak terhingga kepada manusia. Di antara rahmatnya ialah menentukan makanan-makanan yang halal, yang baik bagi manusia. Makanan adalah salah satu daripada keperluan hidup manusia. Perkara yang daruri, perkara yang perlu, menjadi rukun hidup. Kalau tidak makan, manusia tidak boleh hidup. Termasuklah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Makan minum, apatah lagi orang lain, mesti juga kena makan minum. Wajib makan minum untuk menyelamatkan nyawa, untuk menyihatkan badan, bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, Allah yang mempunyai kebesaran, keagungan, di antara tanda kebesaran dan keagungan Allah ialah mengadakan peraturan-peraturan dan undang-undang bagi manusia. Di antara undang-undang itu ialah yang berkait dengan makanan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik, yang diizinkan oleh Allah. Dan semua yang diizinkan oleh Allah itu adalah baik. Yang dimaksudkan halal dan baik di sini, sama ada halal pada zat makanan itu, makanan yang halal yang boleh dimakan, ataupun muamalah untuk menghasilkan makanan itu. Walaupun makanannya baik, halal pada zatnya, tetapi cara mengambilnya haram, maka unsur-unsur haram ada juga. Yang dimaksudkan baik bukan saja baik dari segi lahir, mengandungi zat yang menjadi darah daging, kekuatan kepada badan, termasuk dalam perkara rohani. Perkara rohani, baik dari segi rohani. Oleh kerana itu bukan saja zat makanan itu baik, mestilah dihasilkan daripada yang baik. Bukan saja zat makanan haram tak boleh makan, termasuklah yang dihasilkan secara haram.
melalui riba, melalui curi, melalui tipu, rampok dan seumpamanya. Cara-cara haram juga adalah haram. Berdosa sesiapa yang melakukannya. Kerana dalam kehidupan manusia ini, bukan sahaja manusia mempunyai perkara tubuh badan, jasad. Manusia mempunyai roh, perlu kepada makanan roh. Makanan jasad ialah benda yang dimakan. Makanan roh ialah perkara yang diizin, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara untuk diperkenankan doa?" Jawab Rasulullah, cara ialah memakan makanan yang halal. Memakan makanan yang haram menyebabkan doa tidak diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ata aghbara يمد يديه إلى السماء فقال يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له." Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik. Dia tidak menerima malaikat apa yang baik. Sesungguhnya Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman sama saja dengan perintah kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nabi, "Wahai Nabi-Nabi, makalah barang yang baik yang direzekikan oleh Allah, yakni yang halal." Firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada yang baik yang halal yang kami telah rezekikan kepada kamu." Semua manusia, walaupun dia Nabi, termasuk juga yang tidak Nabi, mesti memakan makanan yang halal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seorang lelaki yang banyak musafirnya sehingga kusuk masai berserabut rambutnya, berdebu jasad dan pakaiannya kerana banyak berjalan mengerjakan berbagai-bagai tugas. Lelaki ini berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan." Padahal makanannya haram, minumannya haram. Pada masa kecil dinafkahkan oleh ibu bapanya dengan harta yang haram, makanan yang haram. Bagaimana Allah memperkenankan doanya? Menunjukkan bahawa dalam perkara makanan mengikut ajaran Islam, bahkan semua hukum Islam bukan sahaja bergantung kepada yang lahir, termasuklah perkara yang batin, perkara rohani, perkara spiritual yang abstrak, yang tak boleh disentuh dan tak boleh dirasa. Yang dinamakan berkat, yang menjadi makanan kepada rohani. Manusia bukan sahaja perlu kepada makanan jasad, manusia juga perlu kepada makanan roh. Inilah dia ajaran Islam, yang berbeza dengan ajaran yang lain, yang tak sama dengan ajaran yang lain yang ada di atas dunia ini. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ialah yang mendorong manusia supaya mengerjakan maksiat, mengerjakan yang haram. Sama ada syaitan itu syaitan jin yang tak dapat dilihat, ataupun syaitan manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala syayatinul jinn wal ins, syaitan-syaitan jin dan manusia, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang menimbulkan keraguan di dalam hati manusia di kalangan jin dan di kalangan manusia. Bukan saja syaitan yang kita tak nampak dari kalangan jin yang boleh masuk dalam jasad kita melalui darah,
yang boleh meniupkan perasaan di dalam hati nurani, hati jantung kita. Termasuklah manusia-manusia yang kita nampak, yang kita tengok, yang mendorong kita supaya mengerjakan yang haram. Makan riba, suka kepada hiburan, macam-macam. Itu adalah syaitan-syaitan manusia. Syaitan-syaitan manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi manusia. Musuh yang terang nyata bagi kamu, manusia. Puak-puak inilah yang menipu bapa kamu Adam alaihissalam dan ibu kamu Hawa, iaitulah melalui ketuanya Iblis. Syaitan adalah bala tentera Iblis, anak cucu cici Iblis, yang menjalankan arahan-arahan Iblis dan kerja-kerja Iblis supaya melakukan maksiat, mengerjakan yang haram, meninggalkan yang taat, meninggalkan yang baik yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita naklah sedar, sebenarnya hukum halal dan haram ini adalah rahmat daripada Allah. Allah Taala kesian kepada manusia. Yang haram mendatangkan mudarat, yang haram membawa penyakit, yang haram akan menyusahkan manusia, sama ada dalam masa yang segera ataupun dalam masa yang akan datang. Allah Ta'ala nak jaga manusia. Allah Ta'ala tidak berhajat berapa-apa faedah. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa manfaat. Kalau seluruh manusia sejak Adam sehingga hari kiamat lawan Allah Ta'ala berlaku, seluruh jin sejak Iblis sehingga hari kiamat lawan Allah Ta'ala berlaku, tak ada seorang pun yang taat kepada Allah Ta'ala, tidak akan mengurangkan kerajaan Allah Ta'ala, tidak akan mengurangkan apa yang ada pada milik Allah Ta'ala. Kalau manusia dan jin semua taat, Allah Ta'ala beri belaka apa yang mereka kena, tidak akan mengurangkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, sebagaimana dicelup jarum ke dalam lautan yang luas. Ketahuilah, hukum halal dan haram ini adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Kesian Allah Ta'ala kepada manusia. Tetapi manusia tak kesian kepada diri mereka sendiri. Manusia mengikut musuh mereka, iaitulah Iblis dan syaitan. Padahal Iblis dan syaitan yang adalah musuh. Sebut syaitan, semua marah berlaku. Kalau kata macam syaitan, marah. Kata kafir marah. Kata Yahudi marah. Kata apa pun marah. Tetapi dalam masa yang sama, terpengaruh dengan syaitan-syaitan, dengan golongan yang mengikut syaitan. Inilah perangai manusia. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat ini menafsirkan ayat yang terdahulu, iaitulah syaitan. Syaitan menjadi musuh. Dihuraikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kerja-kerja syaitan itu. Ini tafsirul Quran bil Quran. Quran yang menafsir dengan Quran. Allah Ta'ala sendiri yang menafsirkannya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Kerja syaitan ialah menyuruh kamu supaya buat jahat, menyuruh kamu supaya buat benda yang keji, yang jejek. Bukan saja dalam perkara makan minum. Ambil mudah, curi orang mudah, tipu orang mudah. Mudahlah, tapi boleh menyakit. Boleh menyakit lepas pada itu. Menyakit pada badan, kemudian tidak ada berkat daripada hal itu. Tapi syaitan menyuruh buat kerja-kerja lagu ini. Padahal curi bukannya payah. Orang lain tidur, dia tak tidur. Kena khabar rumah orang. Tidakkah kerja lebih mudah? Menipu orang bukannya senang. Lepas tu boleh sakit pula. Lebih mudah cari barang berniaga. Lebih mudah lagi. Tapi syaitan menganjurkan manusia supaya melakukan perkara yang jahat, perkara yang keji, yang kotor, yang najis,
makanan yang najis, yang kotor, yang keji, yang memabukkan, yang merosakkan tubuh badan, didorong oleh syaitan. Syaitan mendorong. Didorongnya dengan berbagai godaan, berbagai tipu daya. Diletakkannya warna-warna yang menarik, sehingga manusia tertarik dengan perkara yang keji, tertarik perkara yang haram itu. Disampai tengok dengan mata, didorong dalam hati pula. Didorongnya hati manusia dengan perasaan-perasaan mahu kepada yang najis, yang keji, yang diharamkan oleh Allah. Dan di antara kerja syaitan juga ialah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, supaya kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui salah benarnya. Maka berharam-haram. Halal haram tu pakai guna akal, tak tanya ulama, tak tanya orang alim. Meniaga lagu ni, buat lagu ni pakai dengan akal saja. Menasabah dengan akal halal. Menasabah dengan akal boleh. Tidak mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Tak berusaha untuk mendapat hidayah. Menyebabkan berkata apa yang tak tahu. Ribanya kata tak apa. Judinya kata tak apa. Arabnya kata tak apa. Hasil judi, hasil yang besar bagi negara. Sampai bilion-bilion ringgit. Kerana mendatangkan hasil besar untuk menarik pelancong. Dia tak sedar lepas tu berlakunya keruntuhan rumah tangga. Keruntuhan akhlak. Berlakunya pergaulan bebas. Berlakunya berbagai-bagai jinayah. Jinayah yang dihasilkan sebab judi dan sebab arak, belanjanya lebih besar daripada hasil judi dan hasil arak. Dia akan jadi berlaku. Tetapi didorong oleh syaitan. Benda yang haram, benda yang tak molek, dia kata molek. Apa salahnya kita ambil sumber-sumber ni? Hak Allah pun ada juga. Hak Allah halal, hak haram. Sehingga terdapat di kalangan manusia yang mempermain-mainkan hukum Allah Ta'ala. Ada tempat boleh laksanakan Islam. Ada tempat tak boleh laksanakan Islam. Tidakkah Islam itu daripada Allah Ta'ala? Seluruh alam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan semua tempat dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka semua keadaan dan semua tempat mestilah mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut hujah-hujah golongan kafir. Setengah ulama mengatakan sebab nuzul ayat ini ialah timbulnya hujah-hujah di kalangan musyrikin Arab, di kalangan kabilah-kabilah Badawi yang tak mahu masuk Islam. Ada setengah ulama mengatakan di antaranya Ibn Abbas berhubung dengan orang Yahudi yang diajak masuk Islam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Quran, hukum Allah Ta'ala, mereka menjawab tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk nenek itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah? Di antara hujah mereka, sebab mereka tak mau ikut Islam ni, kerana mereka tengok datuk nenek mereka buat begitu. Datuk nenek mereka buat begitu. Padahal datuk nenek mereka menyeleweng daripada agama Allah. Mereka tak ambil kira, tak kembali berhukum Allah. Yang dikiranya datuk nenek. Orang tua-tua hari tu buat begini, kita kena ikut orang tua-tua lah. Orang tua-tua tu tengoklah orang tua-tua lagu mana. Orang tua yang ikut Islam ke orang tua jahiliah, mesti dilihat. Mesti berpandukan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi mereka yang suka mengerjakan yang haram itu merujuk kepada amalan orang tua-tua. Dan hari ini pula
dikaji pandangan-pandangan orang tua-tua di atas nama budaya, di atas nama kebudayaan, maka dicungkir balik permainan-permainan syirik, permainan-permainan memuja syaitan, melakukan upacara sembelih, semoh dan seumpamanya akan diterangkan hukumnya kemudian di atas nama orang tua. Dan di sana ada agenda penjajah. Agenda penjajah melalui pusat-pusat pengajian, melalui sekolah-sekolah, melalui buku-buku yang menjadi bacaan kepada pelajar-pelajar sekolah di zaman penjajahan di seluruh dunia Islam. Kalau di Mesir, buku-buku yang memuja tamadun Fir'aun. Kalau di Iran, buku-buku yang memuja tamadun Majusi. Kalau di Iraq, buku-buku yang memuja tamadun Babylon, Namrud. Kalau di sini, buku-buku yang memuja di zaman Hindu dan zaman Buddha. Zaman syirik, maka bercampur aduk perkara-perkara syirik. Dan hari ini pula dibuat kementerian. Kementerian budaya untuk menjaga kebudayaan ini. Supaya dikaji, diselidik apa amalan, apa kerja orang tua-tua. Bukan saja dalam perkara makanan, termasuklah dalam perkara amalan. Dalam perkara permainan, dalam perkara hiburan. Mereka berhujung, ini adalah peninggalan orang tua-tua kita. Walaupun orang tua-tua mereka tidak mengikut petunjuk agama, tidak mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala.